warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Awati Fasihah binti Mat Tuhid, nombor metrik DT07 Sengkang 0664 Sempang 2019. Nama saya Nashifa Aini binti Muhammad Razi. Nombor metrik saya DT070671/2019. Nama saya Farah binti Khairul Zaini, nombor kad metrik DT07-0620-2019. Nama diberi Asma binti Gani dengan nombor metrik DT07-0617/2019. Kami merupakan pelajar tahun 2 semester 4 dari Institut Al-Quran Darul Aman. Kami ditugaskan untuk membuat satu kertas cadangan projek yang bertajuk Pelantikan Hakam dan pelaksanaannya di Mahkamah Syariah. Okey, sebelum kita terus dengan soalan-soalan yang lebih mendalam mengenai isu hakam ni, eloklah sekiranya kita berkenalan dulu dengan peguam-peguam yang telah kami pilih untuk sesi interview kali ini. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih yang terutamanya saya ucapkan pada para pelajar Institut Darul Aman. Betul? Ya. Okey, baik. Kerana sudi kiranya menerima saya sebagai tetamu untuk diinterview. Itu yang pertamanya lah. Okey, saya kenalkan diri saya Muhammad Yazid Hazim bin Abdullah Khairati. Saya berpendidikan ijazah sarjana muda syariah dengan undang-undang keujian dan juga memperolehi diploma lanjutan syariah dan amalan daripada UiTM. Okey, baik. Untuk hakam, saya baru tak adalah lama. Saya merupakan senior lah. Dalam lebih kurang 2 tahun berkhidmat sebagai hakam lantikan Majlis Agama Islam Selangor. Saya juga merupakan peguam syari'i yang beramal di wilayah Persekutuan, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Okey, baik. Untuk hakam ni, saya dilantik pada tahun 2000, awal tahun 2018, yang mana hakam ni, jawatan hakam ni dilantik di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Majlis Agama Islam Selangor di bawah Bidang Kuasa Negeri. So lebih kurang dalam 2 tahun nak ke 3 tahun macam tu lah. Yang saya pun tak berapa nak ingat lah. Saya Muhammad Syamil Mahmud, berasal daripada Kuala Selangor. Pengalaman saya sebagai hakam ni mula pada tahun 2019. Inilah saya berganti pada bulan 5 2019. Saya mengajar, saya start mengajar Islam Syariah. Saya sambung lagi 6 tahun saya sambung belajar dekat UiTM ni dan amalan. Lepas tu saya sambung, saya masuk ke Bima Guaman selama 2 tahun. Sebelum saya masuk ke bidang hakam ni pun masa pada 2019 sampai. Assalamualaikum. Nama saya Malina. Nak kata masuk sebagai maklum kod. Seperti mana yang tuan tahu, kami ni bukanlah daripada bidang kehakiman. Jadi kami nak tahu daripada tuan, nak sedikit pencerahan daripada tuan, apakah itu hakam dan bilakah mahkamah mula menubuhkan jawatan kuasa hakam ini? Okay, baik. Untuk penubuhan hakam, suara saya jelas ya? Ya, suara saya. Okay, baik. Untuk penubuhan hakam, ianya yang pertamanya dia ada, saya boleh istilahkan ada 2 kategori untuk penubuhan hakam. Okay. Yang pertama, ia melibatkan bidang kuasa. Okay, bidang kuasa yang mana mahkamah syariah ni dia terletak di bawah bidang kuasa negeri.
yang mana kita ada 14 buah negeri. Betul 14? Betul 14? Betul. Betul. Kena nyanyi balik lagu. So 14 buah negeri ni dia ada sultan dia. Okey, dia ada sultan, dia ada yang dipertua dan sebagainya. So untuk majlis agama dia di bawah bidang kuasa pemerintah itu sendiri. So, okay. Jadi di Selangor khususnya hakam ini telah diwartakan pada tahun 2013, Mei 2013 tak silap saya. Okay. Di Mahkamah Syariah Selangor. Okay. Untuk mahkamah syariah yang lain, saya tidak betul pasti sama ada hakam perubahan hakam ini telah dibentuk ataupun masih belum dibentuk ataupun masih dalam proses pembentukan jawatan kuasanya. Sebab yang pertamanya di Selangor saja setakat ini yang mengendalikan proses penceraian secara hakam di Selangor, dan yang kedua Negeri Sembilan pada tahun lepas. Negeri Sembilan. Walaupun peruntukan hakam itu diperuntukkan dalam setiap enactment negeri, kalau tengok enactment Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri, kalau Kedah dia di bawah Seksyen 48 sama dengan negeri Selangor juga, Seksyen 48 dia ada peruntukan berkaitan dengan timbang tara hakam. Okay. Seksyen timbang tara hakam tu memang dah diperuntukkan dah. Cuma dia yang dikuatkuasakan hanya ada 2 buah negeri ini sahaja. Okey, Selangor dan juga Negeri Sembilan setakat ini. Di Kedah saya tak pasti, di Perak dia dalam proses pembentukan. Okey. Sebab apa dia ditentukan begitu? Dia bergantung kepada dasar pemerintah itu sendiri, sama ada hendak menerima pakai kaedah hakam ataupun nak saya cakap macam mana, masih belum ada tindakan susulan ataupun mesyuarat tertentu, sebab dia melibatkan pelbagai pihak, khususnya mufti dan juga ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam itu sendiri. Okay. Di Selangor memang dah dibuat langkah awal. Dan yang keduanya, selain daripada bidang kuasa negeri, okay, yang keduanya Mahkamah Syariah itu sendiri. Okay, Jabatan Mahkamah Syariah Negeri itu sendiri. Okay, macam saya cakap tadi lah, sama ada dia nak mengendalikan kaedah itu, kaedah hakam itu secara segera ataupun masih lagi dalam proses pembentukan kaedah. Apa pun itu tertakluk pada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Peruntukan dah ada, cumanya bagaimana untuk diwartakan jawatan kuasa hakam untuk dibentuk dan dijalankan. Okay. Kenapa suami isteri tu perlu melantik hakam dan apa sebenarnya tanggungjawab hakam tu? Kalau kita nak tahu, jom tengok penerangan selanjutnya. Okey, baik. Kenapa suami isteri perlu melantik hakam dan apa tanggungjawab hakam tersebut? Ada 2 soalan. Yang pertama, kenapa perlu melantik hakam? Okey, kenapa perlu melantik hakam? Okey. Hakam dia secara asasnya tidak perlu dilantik. Secara asas tak perlu dilantik, kecuali kalau ada pertikaian antara suami isteri, pihak-pihak. Jadi bila pihak-pihak ni datang ke mahkamah, okey, datang ke mahkamah mengadu pada hakim yang mengatakan bahawa mereka ni nak bercerai dan salah seorang yang tidak bersetuju, dan kemudian hakim akan arahkan yang pertama ni untuk dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai. Okay. Untuk dirujuk pada jawatan kuasa pendamai itu disebut ada Seksyen 47 Klausal 5 tak silap saya. 47 Klausal 5, kalau pihak-pihak tak setuju nak bercerai,
mahkamah hendaklah merujuk permohonan itu kepada jawatan kuasa pendamai. Ini bagi situasi isteri yang failkan cerai. Okay. So bila suami failkan cerai, isteri tak setuju, tak adalah mahkamah nak suruh arahkan pergi ke jawatan kuasa pendamai, tak ada. Okey. Sebab yang sedia maklum, talak itu memang dah sedia ada kuasanya, wilayahnya di bawah suami. Okey. Saya cerita berdasarkan pada situasi isteri yang failkan cerai. Jadi suami yang tak setuju, dia akan dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai. So bila jawatan kuasa pendamai gagal, so mahkamah dia akan nilai laporan daripada jawatan kuasa pendamai sama ada telah wujud syiqaq, ada wujud atau tidak syiqaq yang berpanjangan antara dua pihak ni, suami isteri ni. So bila mahkamah dah tentukan syiqaq itu masih ada, mahkamah dia akan gunakan kuasanya di bawah peruntukan Seksyen 48 tadi lah, timbang tarikh hakam 48.1 untuk dibawa ke proses hakam itu sendiri. Okey, dan di bawah Seksyen 48 tu dia ada dua kategori timbang tarikh. Okey, yang pertama hakam bagi pihak keluarga dan yang kedua iaitu hakam bagi pihak mahkamah. Okey, hakam keluarga ni dia tujuan dia adalah untuk islah semata-mata. Maksudnya untuk cari pendamaian, dia tak ada kuasa untuk menceraikan. Ini untuk hakam pertama. Untuk hakam di peringkat pertama, dia tak ada kuasa untuk menceraikan. Dia ada kuasa untuk mencari punca kenapa mereka ni bergaduh ni. Nak cari punca kenapa bergaduh sakan ni. Dan sekiranya kalau tak dapat pendamaian daripada perjalanan proses hakam satu ni, mahkamah dia ada dua pilihan. Sama ada sekiranya mahkamah berpuas hati, mahkamah dia akan pecat hakam satu, kemudian akan melantik hakam dengan kuasa penuh hakam kedua. Itu pilihan pertama hakim. Okay. Pilihan yang kedua hakim, sekiranya mahkamah tak berpuas hati dengan perjalanan hakam pertama tadi tu, mahkamah dia pecat hakam pertama tu, disuruh buat balik. Okay. Sebab apa? Sebab tujuan hakam pertama ialah untuk mencari titik penyelesaian, sama ada untuk berdamai ataupun ada apa-apa persetujuan lain. Okey. Hakam ni itu je. Hakam pertama itu saja. Dia punya fungsinya mencari pendamaian. Dia tak boleh nak pandai-pandai nak ceraikan orang. Kecuali kalau pihak-pihak tu tadi dia setuju untuk menyerahkan kuasa wilayah talak ni kepada hakam satu tadi, yang itu boleh hakam pertama melakukan talak. Tapi kalau hakam suami tadi tu dia tak setuju nak, hakam pertama dia tak boleh nak talakkan isteri. Okey. Bagi peringkat hakam kedua sama juga. Sekiranya mahkamah berpuas hati bahawa hakam pertama tadi gagal untuk mendamaikan dan gagal untuk mencari penyelesaian, mahkamah dia akan melantik hakam kedua. Okay, proses hakam ini dalam istilah fiqahnya kita panggil sebagai tafriq al-qadai. Okay, tafriq al-qadai yang mana sebahagian majoriti mazhab mengatakan bahawa kuasa talak itu tidak boleh ditentukan, tidak boleh diserahkan pada orang lain. Okey, ini majoriti fuqaha. Yang mana dia kata suami hakam boleh dijalankan tapi tak boleh nak ceraikan isteri pada pihak satu lain. Itulah. Ini pendapat majoriti fuqaha. Okey. Okey. Yang kedua, ada sebahagian daripada mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Malik dan sebahagiannya daripada mazhab Imam Syafi'i. Dia membenarkan proses hakam ini menceraikan pihak-pihak. Dia ada kuasa. Hakam dia ada kuasa dengan syarat kuasa itu diberi oleh mahkamah.
dia tak boleh nak diberi, dia tak boleh. Hakam pertama tadi dia tak ada kuasa, tapi hakam kedua dengan lantikan mahkamah, okey, hakam kedua ni dia boleh menceraikan isteri dia. Okey, sebab itu dia itulah dipanggil sebagai tafriq al-qadai. Okey, penceraian atas kuasa hakim. Okey, hakam kuasa talak dia tu diberi oleh hakim. Maksudnya hakim yang pertama, hakam ni yang kedua. Cumanya dia punya skop kuasa hakam ini dia terjumlah pada lafaz talak ataupun menerima jumlah khulud saja. Okey, dia tak boleh, hakam kedua ni tak boleh lebih nak dia nak rekod dia perjanjian atas perceraian ke hadonah ke, tak boleh. Okey, dia dalam skop khusus dia untuk melafazkan talak kepada isteri dan menerima khulud daripada suami. Okey, itu konsep ni hakam kedua tadi. Yang kedua, soalan yang kedua lagi berkaitan dengan soalan apa tanggungjawab hakam. Okay. Tanggungjawab hakam sama ada hakam pertama, hakam kedua, tanggungjawabnya sama. Cumanya hakam kedua dia lebih advance sedikit. Okay. Hakam pertama tanggungjawab dia mencari titik penyelesaian, dia cari titik ketemuan pendamaian untuk berdamai. Okey, apa-apa hakam ni kena damaikan dulu. Tak boleh dilantik lepas tu datang kepada pihak-pihak cakap cerai je lah. Tak boleh. Itu salah Hakam dia bukan begitu. Okey, ramai masyarakat dekat luar sana kata senang lah boleh cerai hakam. Okey, suami tak puas hati. Kuasa talak itu dirampas oleh hakam. Sebenarnya tak betul. Okey, hakam ni dia ada fungsi dia menjalankan siasat. Okey, jadi selain itu tanggungjawab hakam ni dia merekodkan persetujuan. Okey, sekiranya pihak-pihak ni ada persetujuan dan sebagainya, dia boleh nyatakan depan hakim. Depan hakim, hakim dia akan endorsekan sebagai perintah dan sebagainya. Okey, itu tanggungjawab hakam pertama. Bagi hakam kedua, sebagai tambahan, dia lebih advance. Okey, dia boleh menceraikan isteri dan juga menerima lafaz khulud daripada isteri. Itulah dia menerima jumlah khulud daripada suami. Okay, jadinya bila isteri minta diceraikan dan punca penceraian itu didapati berlaku disebabkan isteri, maka keputusan majlis tahkim itu adalah berpunca daripada isteri. Faham ya? Okay, hakam adalah seorang penimbang tara. Hakam ini penimbang tara. Tahkim itu adalah proses untuk perjalanan hakam itu. Faham ya? Sedang cerita tahkim ni macam pertemuan fizikal. Itulah tahkim. Okay? Hakam ini orang itu muhakam. Macam saya hakam panel, itulah hakam. Okay? Macam perjalanan majlis hakam itu dipanggil sebagai majlis tahkim. Okay? Jadi bila majlis tahkim itu dijalankan dan hakam-hakam dia mendapati punca penceraian disebabkan isteri. Okay? Disebabkan isteri, maka hakam dia akan buat keputusan dia sendiri tanpa bias. Dia akan memutuskan bahawa punca penceraian, punca permohonan ini difailkan adalah berpunca daripada isteri. So keputusannya, hakam dia akan tentukan bahawa penceraian hendaklah berlaku dengan tebus talak. Okay? Dia tak berlaku dengan talak, dia berlaku dengan tebus talak. Sekiranya hakam dia mendapati punca penceraian disebabkan suami, okay? Disebabkan suami, maka hakam dia akan tentukan penceraian hendaklah berlaku dengan talak. Betul? Dan sekiranya hakam mendapati penceraian berlaku disebabkan kedua-duanya, hakam pun confused. Apa punca dia orang? Pening hakam nak cari dia punya punca. So hakam dia akan suggest penceraian hendaklah berlaku dengan lafaz talak. Dan kesan lafaz talak hakam ini adalah sebagai kategori ba'in sughra. Okay? Apa ba'in sughra? Sebab penceraian ini adalah berdasarkan pada tafriq al-qadai tadi itu. Pemisahan berdasarkan pada proses kehakiman. Okey, kalau penceraian itu suami rela untuk lafaz talak, itu rajin. Tapi kalau hakim yang putuskan ataupun hakim beri kuasa dia kepada hakam untuk buat keputusan, bukannya hakam untuk punya keputusan.
tapi hakim pun punya kuasa memberi kuasa kepada hakam untuk buat keputusan. Sebab itulah dikategorikan talak itu sebagai talak ba'in subuh. Dia sama macam fasah. Fasah dia ba'in subuh. Sebab apa ba'in subuh? Sebab mahkamah yang tentukan sabitan dakwaan itu. Cumanya berbeza, fasah dia berdasarkan pada alasan-alasan dia. Ada alasan-alasan tertentu. Hakam ini alasannya hanyalah syikok saja. Pecah belah dia. Seperti mana yang kita ketahui, hakam ni akan ada satu proses yang dipanggil sebagai majlis tahkim. Berapa lamakah majlis tahkim ini berlangsung? Majlis tahkim ni biasa kalau saya biasa majlis tahkim ni saya tengok pada masalah plaintiff independent. Biasanya masalah diorang ni diorang bercerita. Diorang suka cerita. Kadang ceritanya pun meleret kadang sampai keluar air mata apa semua kan. Saya pun tak sedih pun tak boleh sebab dia hakam kan. Dia nampak senang saya gitu macam itu tiba sekali. Jadi masa yang dia ambil tu biasa untuk satu pihak biasa sejam saya dengar apa masalah dia akan cerita dia cerai dia suami lah, suami sedar lah, suami tak bagi nafkah lah, dia akan cerita semua dia sebab apa? Sebab hakim ni dia nak tengok dia sebab apa nak cerai dia nak tak nak pihak ni kena cerita semuanya. Jadi macam-macam lah cerita keluar aib ke apa ke, suami ada skandal ke apa ke, ada gambar-gambar yang apa ni suami dengan orang lain pun ada, macam-macam lah. Jadi benda tu semua saya kena laporkan kepada yang ada untuk baca laporan mahkamah nanti tu. Biasa untuk isteri sejam, suami pun biasa saya ambil sejam. Ada satu untuk proceeding majlis tahkim ni dia akan dibuat secara berselang. Jadi mula tu saya akan panggil dua belah pihak tu, suami dan isteri, saya akan jelaskan berkenaan dengan bagaimana proses majlis tahkim ni berlangsung. Itu sebabnya saya akan jelaskan kepada mereka kepada masalah rumah tangga sebenarnya boleh selesaikan. Langkah apa perceraian ni lebih baik lepas-lepaslah perceraian ni dengan atas pihak seluruh mahkamah. Pihak-pihak ni akan apa lakukan dengan isteri tu dan independen itu bagi kondo tu kita dah briefing tu kan kita akan bagi satu pihak juga ada pihak isteri tu mengadu apa dia nak keluarkan masalah itu kita akan minta pula si suami pula masuk jam masalah sebenarnya ada dalam saya kita panggil isteri balik kan apa yang suami nak dan dia dah gaduh biasanya susah si isteri lah Okey, soalan seterusnya. Macam mana kalau salah satu pihak tidak hadir pada waktu majlis tahkim? Apa yang akan berlaku? Untuk majlis tahkim untuk majlis tahkim ni biasa dia majlis tahkim ni peringkat hakam dia ada dua peringkat tau. Peringkat pertama dengan peringkat yang kedua. Peringkat pertama ni biasa peringkat hakam keluarga. Peringkat kedua ni biasa peringkat hakam kuasa penuh. Jadi biasanya hakim ni dia walaupun suami tak hadir tapi sama ada berjaya disempurnakan mahkamah dah bagi surat amaran walaupun tak hadir, kes tetap berjalan terus. Jadi mahkamah nak tak nak dia akan teruskan ketimbang. Melainkan kalau ada sebab-sebab tertentu tak dapat hadir. Biasa hakim ni bagi peluang kat suami biasa kalau dia tengok rekod kan pada awal kes datang hakam tak datang. Biasa hakim ni bagi peluang sekali. Biasa dia 3 kali je peluang dia. Jadi bila tak datang tu kes tetap berjalan. Jadi mahkamah ni dia akan panggil
dia akan panggil hakam. Sekiranya suami tak datang ni, mahkamah akan panggil hakam daripada hakam panel. Dia macam ni. Panel ni biasanya dia tak peringkat yang untuk peringkat yang terakhir, hakam kuasa penuh. Tapi disebabkan kadang suami ni tak datang, jadi mahkamah dia akan lantik hakam daripada hakam panel, hakam peringkat 2 masuk kepada hakam peringkat yang pertama. Jadi hakam peringkat pertama ni dia kena selesaikanlah. Dia kena berbincang dengan pihak isteri ni, dengan wakil kepada isteri ni, kena berbincang masalah dia apa semua. Maksud kena minta maklumat tentang defendant, pihak lelaki ni. Kena ambil nombor telefon dia, kena telefon apa semua, sebab apa tak ada apa semua. Cuba dapatkan kuasa talak daripada pihak lelaki. Biasanya peringkat pertama ni biasa tak boleh ceraikan biasa. Masuk peringkat kedua yang boleh ceraikan. Peringkat pertama ni biasa lebih kepada pihak hakam ni biasa laporan dia usulkan kes ni dibawa kepada peringkat hakam kedua. Sebabkan hakam peringkat pertama ni tak dapat bos semua. Biasa melainkan kadang kalau suami hati, suami dah pening dah malas nak toleh mahkamah. Okey, soalan seterusnya. Macam mana kalau salah satu pihak tidak hadir pada waktu majlis tahkim? Apa yang akan berlaku? Untuk majlis tahkim, untuk majlis tahkim ni biasa dia majlis tahkim ni peringkat hakam dia ada 2 peringkat tau. Peringkat pertama dengan peringkat yang kedua. Peringkat pertama ni biasa peringkat hakam keluarga. Peringkat kedua ni biasa peringkat hakam kuasa penuh. Jadi biasanya hakim ni dia walaupun suami tak hadir, tapi samaan ni berjaya disempurnakan. Mahkamah dah bagi surat amaran walaupun tak hadir, kes tetap berjalan terus. Jadi mahkamah nak tak nak dia akan teruskan kes juga. Melainkan kalau ada sebab-sebab tertentu tak dapat hadir. Biasa hakim ni bagi peluang kat suami. Biasa kalau tengok rekod kan daripada awal kes datang hakam tak datang. Biasa hakim ni bagi peluang sekali. Biasa dia 3 kali je peluang dia. Jadi bila tak datang tu kes tetap berjalan. Mahkamah ni dia akan panggil hakam. Sekiranya suami tak datang ni, mahkamah akan panggil hakam daripada hakam panel. Dia macam ni. Panel ni biasanya dia tak peringkat yang untuk peringkat yang terakhir, hakam kuasa penuh. Tapi disebabkan kadang suami ni tak datang, jadi mahkamah dia akan lantik hakam daripada hakam panel, hakam peringkat 2 masuk kepada hakam peringkat yang pertama. Jadi hakam peringkat pertama ni dia kena selesaikanlah. Dia kena berbincang dengan pihak isteri ni, dengan wakil kepada isteri ni, kena berbincang masalah dia apa semua. Maksud kena minta maklumat tentang defendant, pihak lelaki ni. Kena ambil nombor telefon dia, kena telefon apa semua, sebab apa tak ada apa semua. Cuba dapatkan kuasa talak daripada pihak lelaki. Biasanya peringkat pertama ni biasa tak boleh ceraikan biasa. Masuk peringkat kedua yang boleh ceraikan. Peringkat pertama ni biasa lebih kepada pihak hakam ni biasa laporan dia usulkan kes ni dibawa kepada peringkat hakam kedua. Sebabkan hakam peringkat pertama ni tak dapat bos semua. Biasa melainkan kadang kalau suami hati, suami dah pening dah malas nak toleh mahkamah. Seterusnya kita akan mendengar penjelasan daripada program kita mengenai isu apabila seorang isteri itu ditinggalkan oleh suaminya. Adakah dia boleh menggunakan kaedah hakam? Kalau di kedah tak sesuai, confirm tak sesuai. Dia kalau orang ditinggalkan ni dia lebih kepada fasal ataupun taklid. Yang itulah paling utama. Sebab hakam ni dia lebih kepada ada 2 persetujuan. Kalau seorang saja main, macam saya kata tadi. Kalau di kedah seorang saja yang bergerak, memang takkan masuk ke hakam. Dia terhenti setakat itu sahaja dan option dia kuat sama ada pasal ataupun taklid. Kalau di kedah lah, kalau di Selangor boleh seorang tapi dia punya talak dia kita panggil talak baik sedro lah, tak boleh rujuk melainkan akad nikah yang baru.
Untuk kes gantung tak bertali ni biasaannya kat mahkamah ni, biasanya mahkamah akan tengok pada fakta kes ni. Dia akan tengok apa punca si kaitan saman ni. Pihak istilah senang kata kan, pihak defend. Dia akan tengok pada fakta kes. Dia tengok sekiranya ada sabitan syikok, maksudnya ada masalah punca pada masalah rumah tangga ni, boleh bawa kepada pihak hakam. Jadi bolehlah buat kepada kes ni pada pihak hakam. Mahkamah ni akan tengok pada punca-punca. Mahkamah ni dia akan siasat apa masalah rumah tangga pihak isteri. Sebenarnya tak sesuai, kes yang difailkan ni boleh dibawa kepada seksyen yang lain. Contohnya kalau mahkamah tengok macam tak kena je kes ni kan, ada tengok fakta kes apa dia semua lebih kepada fasal ataupun taklik. Jadi kes ni mahkamah bukan suruh bawa kepada fasal atau taklik, dia akan tak bawa kepada hakam. Sebab kes hakam ni dia terjadi bila adanya sabitan syikok. Dia ada syikok ni, masa syikok tu dia pekan kelahian kegaduhan yang menjelaskan rumah tangga pihak hak. Ada mahkamah tengok ada sabitan syikok ni, ada tengok ada macam masalah lebih kepada hakam. Mahkamah akan melihat kes ni sudah hakam lah. Dia akan melihat pada fakta kes lah. Mahkamah ni dia ada kuasa. Sekiranya mahkamah tengok kes ni tak kuat kepada hakam, mahkamah boleh shokan tugas mahkamah kes ni bawa kepada seksyen nanti. Ini masuk pada seksyen pasal ataupun masuk pada taklik, tengok pada kesesuaian kes lah. Ada tak kes yang tak berkali-kali masuk ke hakam, ada juga atas juga lah. Soalan seterusnya, apakah perbezaan antara hakam, jawatan kuasa pendamai dan suluh, serta apa kes yang melibatkan hakam? Mari kita saksikan sidang temu ramah. Yalah, baru teringat dia tiba-tiba datang. Okey. So tak apa, saya sambung sikit yang tadi tu. Okey. Saya sambung sikit kenapa suami isteri perlu mengganti hakam tu, sebab apa tu, secara direct pointnya, secara mudahnya, sebab mereka sentiasa berbalah tak ada jalan penyelesaian. Itulah sebabnya. Okey. Jadi bila ada penyelesaian tak ada kata sepakat ni, maka kaedah fiqhnya hukmul hakam yarfa'ul khilaf. Okey, hukmul hakam yarfa'ul khilaf. Okey, hukum hakim itu mengangkat khilaf. Jadi hakim dia akan berhukum kepada hakam. Hakam buat keputusan. So saya tak kacau, hakam buat keputusan. Okey, lagi satu, kenapa suami perlu mengganti hakam? Yang pertamanya untuk mengelakkan mudarat itu sendiri berlaku. Jadi bila pecah belah dah sentiasa bertengkar, bercakap hari-hari, habis cala bala belakang dan sebagainya. Okey, kadang-kadang tu berebut remote pun boleh bergaduh. Okey, pernah dengar? Remote TV. Berebut remote TV boleh bergaduh, jadi isu besar. Okey, jadi kat sini untuk mengelakkan mudarat lebih besar yang sentiasa berlaku saban hari, kita tak nak melibatkan anak-anak pula jadi mangsa. Lepas tu datang mahkamah, suami pula tak nak lepas cerai. Jadi isteri perlu melantik hakam dia sendiri. Okey. Dan untuk hakam pertama itu, mahkamah dia akan tentukan bahawa hakam pertama hendaklah dilantik daripada kalangan kerabat. Itu yang pertama lah. Okey. Kalangan kerabat dahulu. Kalau tak ada kalangan kerabat, carilah siapa yang tahu berkaitan dengan rumah tangga. Okey. Untuk hakam kedua, mahkamah dia dah ada dia punya panel. Di Selangor, mahkamah dia dah ada panel hakam dia. Jadi dia lantik dah, diberi kuasa oleh majlis untuk menjalankan kuasa sebagai hakam. Jadi itu sebab kenapa perlu nanti hakam. Okay. Soalan nombor 4, yang tadi nombor 4 tadi tu, apakah perbezaan maksud hakam, jawatan kuasa pendamai dan suluh? Okay. Hakam ni dia timbang kara. Hakam kalau bahasa mudahnya dia seorang penimbang kara.
Kalau bahasa English ni arbitration. Okay, arbitration. Hakam ni dia diberi kuasa, dia mengikat pihak-pihak tu sendiri. Okay. Hakam diberi kuasa dan mengikat pihak-pihak tu berdasarkan kepada keputusan hakam. Jawatan kuasa pendamai dia adalah di kalangan pegawai majlis agama, yang mana ianya merupakan satu sesi kaunseling yang tidak mengikat pihak-pihak. Okay? Dia tak mengikat pihak-pihak. Maksudnya pihak-pihak ni dia nak gini dan sebagainya, dia tak mengikat. Okay? Tujuan jawatan kuasa pendamai hanya untuk mencari penyelesaian ataupun cadangan. Okay? Yang mana pihak-pihak ni dia tak terikat pun dengan penyelesaian yang dicadangkan oleh pegawai majlis agama. Sementara hakam, dia konsep dia lebih luas. Dia mengikat pihak-pihak, memang dia dah dilantik untuk menyelesaikan kes tu. Dia macam tu lah. Sementara suluh ni dia melibatkan suatu proses yang mana pihak-pihak ni datang kepada pegawai suluh dan persetujuan dua-dua ni perlu ditemukan lah. Maksudnya dua-dua bersetuju pergi suluh, selesai dekat suluh and boleh di-endorse. Kalau tak setuju, kita masuk bicara depan hakim. Berbeza dengan hakam dia satu proses saja. Okey, kita satu proses saja. Setuju tak setuju, keputusan hakam. Okey, kalau suluh setuju tak setuju, kalau setuju kita masuk depan hakim, kita buat perjanjian persetujuan. Kalau tak setuju, kita masuk bicara. Itu semua. Dia lebih kepada penyelesaian, dia tak terikat. Jawatan kuasa pendamai dengan suluh dia tak mengikat pihak-pihak. Dia cuma mencadangkan dan mencari jalan penyelesaian saja. Sementara hakam dia mengikat pihak-pihak. Okay? Itulah fungsi, itulah maksud ketiga-tiga istilah ni. Hakam, jawatan kuasa pendamai dan juga suluh itu sendiri. Okay? Seterusnya, boleh tak Tuan kongsikan pengalaman Tuan dalam menyelesaikan kes yang melibatkan hakam? Pengalaman ia satu benda yang subjektif lah. Sebab kebanyakan hakam yang saya kendalikan semuanya berakhir dengan penceraian. Okey, berakhir dengan penceraian. Hanya satu dua saja yang saya dapat ramaikan, yang mana isteri itu tarik balik permohonan. Okey, yang ini bergantung pada situasi, bergantung pada kerumitan rumah tangga itu bergolak macam mana. Okey, makin teruk bergolak, makin tipislah untuk didamaikan. Okey, kalau setakat berebut remor, okey, tengok TV, nak tengok siaran lain-lain, itu mudah lagi. Tapi kalau dah isunya berkaitan dengan peninggalan nafkah, okey, dipukul, curang dan sebagainya, memang tipis lah. Memang kebanyakan untuk kes-kes yang sebegitu memang berakhir dengan penceraian. Okey, dan hanya setakat yang saya kendalikan kes hakam, hanya satu saja yang saya buat cerai secara tebus talak. Okey, berpunca daripada suami ataupun isteri itu sendiri, yang mana isteri itu telah disalurkan nusyus. Nak tak nak, kita tak boleh nak cakap punca perceraian sebabkan suami, sebab isteri itu dah sampai nusyus, dah berperintah nusyus. So kita kena nyatakanlah depan hakim secara jujurnya bahawa pertikaian ini berpunca daripada isteri, dan saya pun mencadangkan untuk perceraian dilakukan secara tebus talak sebanyak 10,000 dari persetujuan. Okay? Dan kadar iwat itu tidak semestinya 10,000. Okey, kadar iwat itu ditentukan berdasarkan pada persetujuan. Okey, faham kadar iwat dan sebagainya ni, istilah-istilah ni. Okay. So sekiranya kadar iwat itu tak dipersetujui, okay, hakam dia akan tentukan kadar iwat itu sendiri. Biasanya kalau di Selangor dia akan mengambil kira berapa mas kahwin. Kalau Selangor 300 lah. Itu kalau pihak-pihak tak bersetuju dengan jumlah awal yang ditawarkan. Okey, contoh isteri tawarkan 10,000, suami nak 20,000.
tapi isi mampu 10,000 je. Tak setuju bertekak sana-sini pasal duit saja. So hakam dia akan ambil keputusan untuk tentukan nilai itu sebanyak mengikut mas kahwin. Okey, apa dalil dia ni? Hakam ambil apa ni? Ambil kadar iwat tu, apa dalil dia? Ada dalil dia. Hakam dia tak suka hati dia ambil mas kahwin dan sebagainya. Tak. Dia ada dalil dia berdasarkan pada saya tak ingat hadis, tapi berkaitan dengan pemulangan kebun. Kisah Sabit bin Qais, kisah Sabit bin Qais yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada seorang perempuan datang pada Rasulullah, dia bertemu dengan Nabi. Dia kata, aku tak suka dengan suami aku. Aku tak suka dengan suami aku bukan sebab agama, bukan sebab dia tak berharta. Suami dia komplit, agama cantik, okey, hartanya kira macam Alif Syukri lah hartanya. Kira macam Alif Syukri, Datuk Alif Syukri hartanya. Tapi dia tak suka berkaitan dengan kehodohan wajah suaminya. Ada kan? Yang ni dalil soleh. Jadi Rasulullah kata masa kahwin apa yang suami bagi, dan dia kata sebidang kebun. Jadi Nabi dia suruh pulangkan kebun tu dan bebaslah si isteri tu daripada kuasa suami sebagai suami. Jadi inilah dalil yang diambil oleh hakam dalam menentukan kadar iwat, sekiranya kadar iwat untuk terus talak itu tak dipersetujui oleh pihak-pihak. Okay. Kebanyakan dekat masyarakat dekat luar sana kita tak ada pendedahan, kurang pendedahan berkaitan dengan hakam ini. Walaupun dah diwar-warkan pendedahan, mereka tak ambil pusing pun. Okay, mereka masih lagi dengan egonya mengatakan bahawa cerai itu di bawah kuasa suami semata-mata. Okey, inilah masalah masyarakat kita. Jadi kitalah yang perlu sampaikan benda pada kita. Okey, apa yang dapat kami rumuskan daripada beberapa interview yang telah dibuat, hakam adalah satu proses pendamaian yang dibuat bersama dengan wakil ahli keluarga dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penceraian. Okey, sekiranya pendamaian itu gagal dilaksanakan, maka hakam akan dilantik. Dan hakam yang dilantik itu hendaklah berusaha untuk mendapatkan kuasa penuh daripada prinsipal mereka, iaitu daripada pihak isteri dan pihak suami, bagi membolehkan hakam melafazkan talak di mahkamah. Dan mahkamah pula perlulah merekod lafaz talak tersebut dan menghantar salinan rekod itu kepada ketua pendaftar ataupun pendaftar yang berkenaan. Namun begitu, jika pihak hakam berpendapat bahawa pihak bertikai itu harus bercerai, namun ada sebab-sebab tertentu yang menghalang mereka untuk berbuat demikian, maka mahkamah akan melantik hakam lain dan memerintahkan penceraian tersebut dijalankan. Alhamdulillah, telah selesai sesi temu ramah dengan 3 orang panel hakam. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Yazid Hazim bin Abdullah Khairani, Puan Amalina binti Adam, Tuan Muhammad Syamir bin Mahmud, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah kami, Puan Mariam Khalilah binti Kadri, dan kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan projek dan video kami ini, serta kepada anda yang sudi menonton video kami. Semoga bermanfaat.